Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam serta mereka yang mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah merezekikan kita untuk berada di dalam bulan Ramadan yang mulia, yang mana dalam bulan Ramadan ini Allah gandakan pahala yang amalan-amalan baik yang kita lakukan berbanding di dalam bulan-bulan yang sebelum ini. Namun begitu, kita tidak terlepas dari melakukan dosa-dosa, tidak terlepas dari melakukan kesilapan, yang mana kita ini adalah hamba yang lemah. Sekalipun kita tengah berpuasa, kita tidak terlepas daripada istighfar. Kita perlu juga beristighfar. Kita sangat perlukan kepada istighfar, kerana dengan itu dapat menghapuskan atau dapat menutup kekurangan kita di dalam melakukan ibadah puasa. Di antara kekurangan atau kesalahan yang dilakukan dalam ibadah puasa, melakukan ghibah, mengumpat, mengunjing saudara kita, melakukan namimah atau mengadu domba, atau mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik atau sebagainya. Itu semua dapat mengurangkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Dan dengan istighfar itu dapat menutupi lubang-lubang yang terbuka daripada ibadah kita, daripada ibadah puasa kita, sekaligus dapat menyempurnakan ibadah puasa kita. Oleh kerana itu, daripada mengucapkan perkataan-perkataan atau melakukan perkara-perkara yang sia-sia, lebih baik kita beristighfar. Kalimah astaghfirullah adalah satu kalimah yang sangat agung, yang mana tidak ada satu pun dosa walaupun sebesar mana pun ia mampu berdiri di hadapannya. Ingat, jadikan ia sebagai satu pegangan di dalam hati kita dan di dalam diri kita. Ungkapan astaghfirullah dengan penuh ikhlas bukanlah ungkapan yang biasa-biasa. Ingat apa yang syaitan pernah kata kepada Allah: demi kemuliaan dan keagunganmu, wahai Tuhan, selagi mana hayat di kandung badan, nescaya akan aku goda manusia. Aku akan sesatkan manusia dari celah manapun ia berada. Tapi apa yang Allah balas? Demi kemuliaanku dan keagunganku akan aku ampunkan mereka selagi mana mereka meminta ampun kepadaku. Astaghfirullah, ungkapan yang memohon keampunan daripada Allah, memohon supaya Allah tutupkan aib kita di hari mahsyar kelak. Sekiranya kita mengungkapkan dengan penuh ketelusan, dengan penuh penyesalan dan penuh pengharapan akan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, nescaya dosa terbesar iaitu syirik akbar pun boleh terpadam dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi dosa-dosa kita yang kecil. Ungkaplah astaghfirullah, insya-Allah nescaya Allah akan ampunkan kita di hari kelak. Terdapat banyak kelebihan istighfar yang kita boleh ambil daripada istighfar. Pertama, antara kelebihan istighfar yang Allah janjikan kepada hamba-Nya adalah Allah hapuskan dosa-dosa hamba-Nya. Kita sebagai seorang hamba yang lemah, iman kita sentiasa menaik dan menurun, dan tidak terlepas daripada melakukan dosa-dosa sama ada secara sedar maupun tidak. Oleh itu, menjadi satu kewajipan kepada kita selaku hamba Allah yang hina, yang banyak melakukan dosa, untuk beristighfar agar diampunkan segala dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 64, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Maksudnya,
dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiayai dirinya datang kepadaku lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penerima taubat, lagi Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Antara kelebihan kedua adalah diberikan kelapangan dan diberikan rezeki, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, barang siapa yang melazimi sentiasa beristighfar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar, setiap kebimbangan itu kelapangan, dan Allah juga mengurniakan kepadanya rezeki dari Allah arah yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullah. Namun menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaun, sanad hadis ini adalah dhaif kerana salah seorang perawi bernama Al-Hakam bin Mas'ud terdapat padanya jahalah, iaitu tidak dikenali, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi. Antara kelebihan istighfar yang ketiga adalah dimurahkan rezeki dan diturunkan hujan atau menjadi sebab mendapat rezeki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nuh ayat 10 hingga 12, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara." Maksudnya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, nescaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan menggandakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Dan yang keempat, kelebihan istighfar, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dah sentiasa dengar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah." Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali." Dalam hadis yang lain, "Fa inni atubu fi yawmin ilaihi 100 marrah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain bahawa sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari itu 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan seorang hamba yang maksum juga memohon ampun kepada Allah, apatah lagi kita yang hamba Allah yang banyak melakukan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang terbaik untuk kita contohi. Mudah-mudahan amalan sunnah beristighfar yang kita lakukan bukan sahaja mendapat redha dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kecintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, istighfar sangat penting pada diri kita kerana padanya terdapat banyak kelebihan. Selain itu juga
kita sebagai seorang manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan kesilapan dan kesalahan, perlulah melazimi istighfar dalam kehidupan seharian kita. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dalam kalangan hamba-hambanya yang sentiasa melazimi istighfar, serta tergolong di dalam golongan yang Allah janjikan syurga kepadanya. Amin, insya-Allah. Segera ini saja daripada saya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.